Assalam. Kejap, saya tukar baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Yusof bin Marahan daripada kelas PT3S 2.12. Saya Muhammad Haziq bin Jibril daripada kelas PT3S 2.12. Nama saya Muhammad Khairul Nasihin bin Abdul Halim dari kelas PT3S2 12 option Pendidikan Islam. Akan membentangkan satu tajuk. Tajuk apa? Nanti saya beritahu. Ini merupakan subjek pentaksiran di dalam pendidikan Islam, kod PIMK 3123. Saya akan membentangkan dengan lebih lanjut berkenaan pembinaan JSU Pendidikan Islam tahun 5. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarah yang telah mengajar subjek ini, iaitu Ustaz Zaradi bin Sudin. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita pergi kepada bahagian seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang indah ini saya, Amar Yusof dan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Haziq dan yang terakhir adalah Muhammad Khairul Nasihin akan membentangkan berkenaan dengan jadual spesifikasi ujian yang telah kami bina pada tugasan yang lalu. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan sebesar-besar perhargaan kepada pensyarah kami iaitu Ustaz Zaradi bin Sudin kerana telah membimbing kami, kerana telah membuatkan kami tahu selok dunia pendidikan dan terutama sekali dalam membina item. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat apakah itu jadual spesifikasi ujian. Let's go. Baiklah, saya ceritakan dulu serba sedikit berkenaan dengan pentaksiran. Setiap sekolah perlu melaksanakan pentaksiran terhadap murid-murid bagi menentukan sejauh mana tahap keupayaan, status, nilai serta menentukan kedudukan dan pencapaian murid-murid. Pentaksiran merujuk kepada proses yang berterusan bagi mengumpulkan maklumat, menginterpretasi, merekod dan melapor prestasi murid bagi membantu tugas guru dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan sewajarnya. Jadi pada bahagian pengenalan ini saya meletakkan pentaksiran sebagai pengenalan kerana pentaksiran berkait rapat dengan jadual spesifikasi ujian. Untuk kita mentaksir, kita perlulah membina jadual spesifikasi ujian yang dalam berbentuk penilaian formatif. Jadi pentingnya jadual spesifikasi ujian ini kerana kita boleh kerananya sebagai salah satu bentuk pentaksiran untuk kita menilai murid. Kita lihat sejauh mana keupayaan murid, macam mana kita nak tengok perkembangan murid tersebut. Lalu kita boleh laporkan kepada pihak pentadbir, lalu kita laporkan kepada guru-guru dan sebenarnya jika kita lihat ianya boleh pergi lebih jauh. Ianya melihat kepada dunia pekerjaan, betapa pentingnya pentaksiran ini dan juga betapa pentingnya jadual spesifikasi ujian ini. Jadi kita lihat pula definisi jadual spesifikasi ujian ataupun saya sebut JSU lah. Kita lihat definisinya. Seterusnya. Okey. Jadual spesifikasi ujian ataupun dikenali sebagai JSU merupakan satu matriks atau carta yang mewakili bilangan item yang hendak diuji mengikut setiap topik dan arah objektif. Dalam kata mudahnya, JSU ni adalah sebuah jadual lah. Sebuah jadual yang akan kita letakkan, ada bahagian-bahagian dia merupakan tajuk, ada aras dan ada juga bahagian item-item soalan. Kita boleh letakkan berapa banyak tajuk yang kita mahu. Ini bergantunglah kepada topik ataupun berapa banyak aras yang hendak dinilai, hendak ditaksir oleh guru. Kemudian JSU ni juga membantu guru mengenal pasti kemampuan objektif yang hendak diuji. Sebagai contohnya, saya hendak uji murid dalam topik tayamum dan juga ada lagi 8 tajuk lain yang saya hendak untuk saya nilai murid tersebut. Tetapi saya tidak menggunakan jadual spesifikasi ujian ni. Jadi, item yang akan dibina ini akan berterabur. Saya pula tidak tahu macam mana saya nak letakkan aras, macam mana saya nak pastikan tajuk ni pada bahagian mana soalan aras keberapa, pada item soalan yang keberapa. Jadi
sebenarnya jika tiada JSU ni, ianya tidak akan membantu guru untuk mengenal pasti kemahiran dan juga objektif yang hendak diuji. Jadi pentingnya JSU ni kerana ianya lebih tersusun. Apabila ianya lebih tersusun, jadi kita tahu pada bahagian mana yang hendak diuji. Dan yang terakhir adalah merancang topik atau kemahiran yang hendak diuji dalam item berdasarkan tahap kognitif yang disenaraikan dalam taksonomi Bloom. Seperti mana yang kita tahu, taksonomi Bloom ni ada 6 aras dan aras ke-6 tu adalah aras yang paling tinggi lah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya JSU ni, ini akan lebih tersusun. Setiap topik ni, contoh uji pada aras yang kedua, aras memahami. Kemudian juga saya nak nilai sama adanya murid ni adakah sudah capai pada aras yang ke-6 iaitu mencipta. Jadi pada JSU ni kita boleh bahagikan portion-portion dia, kita boleh letak pada bahagian mana yang kita mahu. Boleh melihat kepada KPI ataupun standard yang hendak dicapai, ataupun KPI sekolah, target-target sekolah ataupun keperluan semasa, keperluan dunia pendidikan semasa. Ianya bergantung kepada lah. Tetapi dengan adanya JSU ni, semua perkara yang hendak dicapai itu akan dapat dibantu dengan wujudnya JSU ini. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Khairul Nasihin. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ammar selaku pembentang pertama kerana telah menjelaskan mengenai pengenalan dan definisi apa itu JSU ataupun jadual spesifikasi ujian ni dengan saya boleh kata dengan detail lah dari segi pelaksanaannya di sekolah dan sebagainya. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahagian berikutnya iaitu berkaitan dengan kepentingan jadual spesifikasi ujian ataupun JSU lah untuk kita senang sebut. Kepentingan jadual, kepentingan JSU sebagaimana kita tahu, untuk kita tahu, kita membuktikan sesuatu perkara itu penting, kena ada bukti yang membuktikan bahawa JSU itu penting. Jadi kita pergi kepada kepentingan yang pertama iaitu dengan adanya JSU ini, set soalan yang lebih berkualiti dan terperinci akan dapat dihasilkan. Sebagaimana kita tahu, JSU ni akan menetapkan kepada gurulah aras-aras ataupun bidang dan tajuk yang akan dibuat soalan. Jadi ianya memberi gambaran dan idea lah ataupun memberi rujukan kepada guru untuk membuat set-set soalan. Apabila ada rujukan sebegini, secara tidak langsung akan mendorong kepada set soalan yang berkualiti dan terperinci. Maka tidak adalah isu-isu yang yang isu memperlihatkan guru menghasilkan soalan dengan membabi buta dan sebagainya. Namun soalan-soalan yang dibina berpandukan JSU yang telah dibina. Seterusnya, dengan ada JSU ni juga dapat mengukur tahap kemampuan murid pada satu tajuk, yang mana JSU ini dapat dibagi kepada tajuk dan bidang. Maka guru dapat membuat penilaian lah berkaitan dengan soalan mana dan aras mana yang terdapat dalam bidang tersebut, dan memudahkan guru untuk menilai murid-murid ini kerana sudah mengikut pembahagian aras dan tajuk masing-masing. Seterusnya, item soalan lebih tersusun dan tidak berselerak, yang mana sudah dibahagikan. Contohnya ada JSU ini boleh dikategorikan sebagai soalan objektif ataupun soalan subjektif. Maka kedua-duanya mempunyai kategori yang tersendiri dan mempunyai aras dan bidang yang tersendiri. Maka dengan ada pengkelasan seperti ini, maka item soalan ni akan lebih tersusun dan tidak berselerak dah untuk menjadikan rujukan kepada guru, dan bukan kepada guru saja, mungkin boleh dijadikan kepada rujukan kepada pihak pentadbir sekolah untuk dijadikan bukti dan sebagainya. Seterusnya, memberi gambaran yang jelas tentang keseluruhan item, yang mana
memberi gambaran yang jelas ni boleh dikatakan sebagai rujukan kepada guru lah, rujukan yang jelas kepada guru sebelum membina item dan memudahkan serta menjimatkan masa guru untuk membina item yang berkualiti. Dan yang terakhir sekali, kepentingan JSU yang kelima iaitu kadar kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Yang mana dengan adanya rujukan JSU ini, kadar kesahan dan kebolehpercayaan akan menjadi tinggilah. Contohnya dengan cara guru akan menunjukkan kepada pihak pentadbir ataupun pakar-pakar dalam bidang JSU ini untuk menilai sama ada JSU yang dihasilkan berkualiti ataupun tidak. Maka sekiranya ada perlu penambahbaikan, maka guru akan melakukan penambahbaikan dan diakhiri dengan penghasilan set-set soalan. Dan secara tidak langsung, set-set soalan tersebut juga akan berkualiti. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada setelah kita mengetahui beberapa kepentingan JSU ini, marilah kita lihat kepada macam mana kita nak membina JSU ini. Tidak ada gunanya kita tahu tentang JSU ini sekadar teori saja. Jadi ada apa yang lebih baik adalah kita tahu macam mana kita nak menghasilkan JSU yang baik dan berkualiti. Okay, yang pertama adalah boleh lihat di sebelah kanan itu, senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji dan masa. Yang pertamanya, guru perlu mengetahui dan menentukan dahulu apa yang tajuk yang hendak diuji, sama ada tajuk itu untuk diletakkan soalan objektif ataupun subjektif. Itu yang pertamalah, kena tentukan tajuk terlebih dahulu, bukannya aras, kena tentukan tajuk terlebih dahulu. Keduanya, peruntukan markah bagi soalan yang hendak diuji berdasarkan masa. Jadi ini guru harus telitilah, yang mana sekiranya markah itu, saya bagi contoh yang lebih mudah, soalan subjektif lah. Sekiranya markah yang diperuntukkan itu adalah banyak, contohnya 6 markah, maka masa yang perlu guru beri kepada murid adalah perlu bersesuaian dan wajarlah. Tidak logiklah sekiranya 6 markah tetapi masa yang diberikan kepada pelajar hanyalah 2 minit ataupun 3 minit. Jadi kena mengikut tahap kognitif pelajar di dalam kelas tersebut. Yang ketiga adalah menentukan aras kemahiran untuk tajuk mengikut taksonomi Bloom, yang mana taksonomi Bloom ini sudah pun diterangkan oleh saudara Ammar tadi, yang mana ianya bermula daripada mengingat sehingga kepada mencipta. Jadi selepas guru menetapkan tajuk, maka seterusnya guru akan menentukan aras kemahiran yang untuk tajuk, dan penentuan aras kemahiran ini haruslah bersesuaian dengan tajuk juga. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan aras yang diberikan kepada murid itu bersesuaian dengan tajuk. Contohnya untuk aras mencipta. Untuk aras mencipta iaitu aras tinggi lah, aras yang paling tinggi, agak kurang sesuai dan wajar sekiranya guru meletakkan soalan-soalan aras mencipta pada bidang tilawah. Kerana sebagaimana kita tahu, bidang tilawah ini adalah memerlukan murid untuk membaca saja, tetapi sekiranya untuk mencipta, jadi menyukarkan gurulah untuk meletakkan soalan. Sekiranya untuk membuat soalan membaca tilawah dengan fasahah yang betul atau tajuk yang betul, sudah memadai pada aras menilai ataupun mengaplikasi. Jadi berbanding dengan tajuk hijrah, kalau sekiranya tajuk hijrah boleh meletak sesuailah untuk kita letakkan sebagai aras mencipta. Contohnya dalam tajuk hijrah Rasulullah, apakah iktibar yang boleh diambil daripada hijrah Rasulullah, dan banyak lagi lah. Itu antara contoh-contoh soalan aras tinggi yang boleh guru aplikasikan. Itu untuk adalah berkaitan dengan aras kemahiran untuk tajuk mengikut taksonomi Bloom. Seterusnya 4, 5, 6 dan 7 ini akan diterangkan dengan lebih detail oleh pembentang yang ketiga, iaitu saudara Muhammad Haziq bin Jibril. Saya serahkan kepada beliau. Terima kasih diucapkan kepada Khairul Nasihin, yang ini pembentang yang kedua yang telah membentangkan berkenaan dengan kepentingan dan langkah pembinaan JSU dengan lebih detail. Jadi tanpa membuang masa, hari ini saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan langkah pembinaan JSU yang telah kami bina. Jadi pada langkah yang keempat, selepas kita lihat pada langkah ketiga yang menentukan aras kemahiran untuk tajuk mengikut taksonomi Bloom,
pada langkah yang keempat, kami telah menentukan aras kesukaran berdasarkan jenis ujian. Jadi berdasarkan aras kesukaran yang telah diteliti, kami telah menggunakan aras kesukaran di mana terdapat aras kesukaran aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Di mana aras rendah terdapat dua aras kesukaran, aras kemahiran, yang ini aras menilai dan juga aras memahami dan aras mengingat. Pada aras menengah ialah aras mengaplikasi dan juga aras menilai, dan juga pada aras yang tertinggi iaitu aras mencipta. Jadi berdasarkan Creswell 2004, kami telah mengenal pasti terdapat pemberatan yang telah digunakan dalam pembinaan JSU ini, yang ini sebanyak 30% diletakkan pada aras mudah, 50% diletakkan pada aras sederhana dan 20% diletakkan pada aras tinggi, di mana kami telah menggunakan pemberatan ataupun nisbah 3-5-2. Jadi pada langkah kelima, selepas kami menentukan aras kesukaran berdasarkan jenis ujian, yang ini kami menggunakan ujian subjektif dan objektif. Pada langkah kelima, kami telah menentukan jenis ujian, sama ada ujian objektif ataupun ujian subjektif, di mana ujian subjektif ini adalah berbentuk aneka pilihan, di mana terdapat pelbagai bentuk ujian objektif aneka pilihan, di mana boleh menggunakan soalan betul salah, padanan dan sebagainya. Di mana kami telah menentukan ujian yang kami ingin bina, di mana ujian objektif kami telah menetapkan 10 soalan objektif dan juga 5 soalan subjektif dalam pendidikan Islam tahun 5. Jadi dengan menentukan ujian jenis ujian ini dapat mengenal pasti dengan lebih lanjut berkenaan dengan bilangan-bilangan ujian yang akan ditentukan selepas ini. Jadi selepas menentukan jenis ujian tersebut, pada langkah yang ke-6, kami mengira jumlah item setiap topik yang telah diuji. Bila kita lihat pada langkah pertama, kedua, tiga, kita telah mengenal pasti topik mana, bidang mana yang kita ingin ambil untuk diletakkan, untuk diuji kepada murid-murid. Jadi apabila pada langkah ke-6, selepas menilai aras kesukaran, setelah menilai jenis ujian yang ingin diletakkan, kami telah mengira berapa soalan yang perlu diletakkan pada setiap topik ataupun subtopik yang telah kami kira. Jadi sebagai contoh, pada bidang tilawah, pada subtopik tilawah surah Atin, kami telah mengambil satu soalan saja. Jadi seperti soalan-soalan berikutnya, kami juga telah menetapkan dengan mengambil kira kesesuaian bilangan topik mengikut masa rancangan pengajaran mingguan. Jadi setelah melengkapkan ke-6 langkah pembinaan JSU ini, kami terus pergi ke langkah yang ke-7, di mana langkah ke-7 adalah melengkapkan jadual spesifikasi ujian, di mana setelah meneliti segala data maklumat yang telah ada, kami memasukkan data-data tersebut di dalam satu jadual yang lengkap agar dapat membantu penggubal ataupun dapat membantu guru untuk menggubal soalan dengan lebih lanjut pada masa akan datang. Jadi sekarang ini saya ingin menunjukkan satu contoh jadual spesifikasi ujian yang telah kami bina pada tahun 5 pendidikan Islam, di mana kami telah mengenal pasti 5 bidang utama yang kami ingin masukkan untuk menguji murid-murid, di mana yang pertama adalah bidang Al-Quran, yang kedua adalah bidang hadis, yang ketiga adalah bidang akhlak, yang keempat adalah bidang sirah, dan yang kelima adalah bidang ibadah. Kelima-lima bidang ini kami telah kenal pasti sangat penting untuk dinilai. Jadi seterusnya kami telah memilih topik atau tajuk, di mana topik yang pertama adalah dalam bidang Al-Quran, iaitu tilawah surah At-Tin. Yang kedua adalah mentaati pemimpin, iaitu dalam bidang hadis. Yang ketiga adalah adab berkomunikasi, iaitu dalam bidang akhlak. Yang keempat adalah hijrah Rasulullah, iaitu dalam bidang sirah, di mana terdapat ada 3 soalan dalam bidang ini. Yang kelima adalah konsep solat Jumaat, di mana kita lihat agihan jam yang telah kami letakkan berdasarkan rancangan pengajaran mingguan. Jadi kami telah mengenal pasti agihan jam dan telah mengenal pasti berapa soalan setiap
topik yang kami ambil, di mana pada topik yang pertama kami telah mengambil satu soalan, di mana topik yang kedua kami telah mengambil 2 soalan, di mana topik yang ketiga iaitu adab berkomunikasi kami telah mengambil 2 soalan juga mengikut jam tersebut. Dan seperti juga yang tadi, sama seperti tadi, iaitu soalan yang keempat dan yang kelima kami telah mengambil 3 soalan dan juga soalan. Jadi pada sekali saya ingin menjelaskan bahawa aras kesukaran yang kami telah mengambil, di mana boleh dilihat di sini kami telah mengambil pemberatan 352, iaitu rendah 3 soalan, sederhana 5 soalan dan juga tinggi 2 soalan. Ini adalah contoh soalan objektif. Jadi kita lihat pula kepada soalan subjektif, di mana seperti soalan objektif, soalan subjektif juga lebih kurang sama, di mana kami telah mengambil 5 bidang, di mana yang pertama adalah bidang ibadah di bawah tajuk tayamum, bidang ibadah juga di bawah konsep solat Jumaat. Yang ketiga adalah bidang hadis di bawah tajuk mentaati pemimpin. Yang keempat adalah bidang sirah di bawah tajuk itqan menambah berkat, di mana pada bawah soalan subjektif ini kami telah menetapkan pemberatan aras kesukaran, iaitu rendah 1 soalan, sederhana 2 soalan dan tinggi 2 soalan. Di mana setiap pemilihan soalan tersebut adalah berdasarkan jam yang telah diajarkan berdasarkan rancangan pengajaran mingguan. Jadi setelah meneliti berkaitan dengan kepentingan, definisi dan juga langkah pembinaan serta contoh yang telah kami terapkan, rumusannya, pembinaan jadual spesifikasi ujian menjadi panduan dalam rujukan utama oleh para guru untuk menggubal soalan yang akan diberikan kepada murid untuk menilai sama ada ujian formatif, ujian sumatif. Jadi dengan menggunakan JSU ini dapat menilai dengan lebih lanjut berkenaan dengan setiap topik, subtopik ataupun jam pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru semasa di kelas. Jadi rumusan yang kedua adalah guru harus mempunyai pengetahuan dalam membina jadual spesifikasi, di mana apabila guru ini ingin membina jadual spesifikasi ujian, mereka perlulah mengenal pasti dahulu apa langkah utama yang perlu dilakukan, apa langkah yang kedua dilakukan sehinggalah langkah terakhir, dan juga perlu mengambil kira benda-benda penting yang perlu dimasukkan seperti pemberatan ataupun aras kesukaran agar apabila guru itu ingin membuat ujian tersebut, JSU ini amat membantu guru ketika membina ataupun menggubal ujian. Jadi yang ketiga sekali adalah guru dapat menilai serta membuat pemerhatian terhadap prestasi belajar. Apabila JSU ini lengkap dan membantu guru secara langsung, ujian yang akan dijalankan sangat memberi impak kepada murid untuk dinilai. Bukan saja ujian secara kosong, namun dapat memberi impak kepada kehidupan pelajar pada masa akan datang. Jadi saya ingin menjelaskan bahawa pembentangan kami pada hari ini sudah terhenti di sini. Kami ingin memohon maaf jika ada tersalah kata, tersalah bicara. Jadi kami ingin juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zaradi bin Sudin kerana telah mengajar kami berkenaan dengan pembinaan JSU ini. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.